Oke, untuk topik seterusnya mari kita lihat kepada gelas, kaca dengan seramik. Oke, gelas, apakah dia punya komponen utama? Komponen utama dia ialah sand. Oke, atau nama saintifik dia, nama chemical dia silika atau silikon dioxide. Dia punya property, oke, dia transparent, sinar, kita boleh see through. And then dia chemically inert, dia tidak bertindak balas dengan bahan yang dimasukkan ke dalam dia. Oke, and then dia heat and electrical insulator, dia tahan haba dan dia penebat elektrik lah. Oke, dan dia juga senang untuk dibersihkan. Oke, mari kita lihat kepada contoh-contoh gelas yang kamu belajar dalam silabus kamu. First, kita ada soda lime glass yang diperbuat daripada sodium karbonat, oke? Atau dalam Melayu, kaca soda kapur, oke? So, dia ada high thermal expansion, oke? Tapi dia tidak boleh tahan haba. Disebabkan itu dia punya kegunaan ialah untuk membuat cermin, glass container, dan contoh lain ialah mentol elektrik lah, oke? Next kita tengok kepada kaca borosilicate, oke? Dia punya main component boron oxide, so dari sana dia dapat nama dia borosilicate. Oke, dia ada low thermal expansion, tetapi dia penebat haba yang baiklah, bukan macam yang kaca soda kapur nih, oke? So contoh kegunaan dia ialah untuk boiling tube dalam makmal dan beaker. So seterusnya kita tengok kepada fuse glass, oke? Diperbuat daripada silikon dioxide lah, oke? Nama Melayu kaca silika terlakur, oke? So dia punya main karakteristik ialah dia optically transparent dan dia ada low thermal expansion. So dia kebanyakannya digunakan sebagai lens, okay, dalam teleskop, okay, dan optic fiber lah, okay. And finally kita tengok kepada lead glass atau kaca plumbum, okay. Nama lain dia ialah kaca kristal. Okay. Kenapa dia digelar kaca kristal? Sebab dia ada high refractive index. Itu menyebabkan dia memantulkan cahaya dari pelbagai sudut. Oke. Dia kelihatan seakan-akan diamond begitu. Dia selalu digunakan untuk peralatan perhiasan lah. Oke, contoh macam chandelier macam tu. Untuk seramik pula, oke, dia ada dua jenis lah. Oke, first yang metal, oke, dan juga ada semi metal. Oke, metal ni contoh dia aluminium oxide dengan magnesium oxide. Semi metal pula contoh silicon carbide dengan boron nitrate. Oke, so seramik ni dia ada strong ionic plus covalent bond, sebab dia made up of metal dengan semi metal kan. Alright, so dia strong and hard dan dia ada high melting and boiling point. Tetapi dia tidak mulur macam metal. Okay, walaupun dia made up of metal. Kenapa? Sebab dia punya atom tidak boleh tergelincir antara satu sama lain. Okay? Okay, kita tengok further into dia punya properties. Sama juga macam glass, dia chemically inert, dia insulator heat dan elektrik, dan dia boleh dipecahkan. Alright, so kita tengok kepada classification. Untuk seramik ni ada dua lah, okay? Traditional dengan advanced. Traditional ni contoh kaolin. Kaolin ni tanah liat lah, tanah liat atau clay, okay? Dia senang untuk dibentuk, selalu digunakan dalam pasu macam tu,
dalam certain pinggan mangkuk, yang diperbuat daripada clay. Seterusnya advance. Advance ni ada dua kategori, satu oxide dengan non-oxide lah. Contoh di sini untuk oxide, aluminium oxide dengan zirconia. Untuk non-oxide pula, silicon nitrate dengan silicon carbide. So aluminium oxide ni selalu digunakan dalam implan ortopedik, untuk surgery, untuk menggantikan mungkin tulang yang patah begitu. And then zirconia pula selalu digunakan dalam dental implant, pergigian. So property of advanced ceramic, dia ada high superconductivity, dia inert dan dia hard. So mari kita tengok further into examples lah. So sini kita ada silicon carbide, dia function sebagai disc cutter. Disc cutter ni ialah powerful tool yang boleh cut into metal, concrete, batu, tiles dan yang sewaktu dengannya lah. Dan kita tengok tungsten carbide. Tungsten carbide ni ialah seramik yang antara yang paling keras, paling susah untuk dipecahkan lah. Hanya diamond yang boleh cut through it.